Our goal is not in hand. Hai, salam semua. Bertemu sekali lagi dalam channel Cik Buti. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Bertemu sekali lagi dan tajuk untuk PNP pada hari ini ialah faktor-faktor tercetusnya Perang Kemerdekaan. Pada bahagian isi, para pelajar boleh menyatakan bahawa faktor-faktor tercetusnya Perang Kemerdekaan adalah disebabkan oleh peperangan 7 tahun. Menjelang pertengahan abad ke-18, England dan Perancis mempunyai koloni di Amerika Utara. Orang Inggeris mempunyai koloni di sepanjang pantai timur Amerika Utara, manakala orang Perancis mempunyai wilayah di kawasan pedalaman yang menganjur dari Teluk Meksiko di selatan hingga Kanada di bahagian utara. Pada tahun 1756, tercetusnya perang antara Perancis dengan England di Eropah, dan peperangan ini dikenali sebagai peperangan 7 tahun kerana ianya bermula dari tahun 1756 dan berakhir pada 1763. Peperangan ini bukan sahaja berlangsung di Eropah tetapi telah tersebar ke bahagian-bahagian lain di dunia. Peperangan tersebut berlaku di koloni-koloni Inggeris dan Perancis di Amerika Utara dan India. Pada tahun 1763, orang Perancis telah dikalahkan oleh England dalam peperangan 7 tahun. Ekoran kekalahan tersebut, Perancis terpaksa menandatangani Perjanjian Paris pada tahun 1763, dan melalui Perjanjian Paris, Perancis telah menyerahkan Kanada dan wilayah pedalaman Mississippi, Ohio kepada England. Peperangan ini telah menelan perbelanjaan yang besar bagi kerajaan England. England menuntut koloni-koloni di Amerika membayar sebahagian daripada perbelanjaan perang tersebut. Namun demikian, penduduk-penduduk di 13 buah koloni tidak bersetuju dengan tindakan tersebut. Perkembangan ini telah mencetuskan peperangan di antara koloni tersebut dengan England. Faktor seterusnya adalah pengenalan akta-akta baharu. Sejak awal abad ke-17, raja-raja di England mengamalkan konsep atau dasar tidak campur tangan dalam hal ehwal koloni-koloni mereka di Amerika Syarikat. Namun demikian, perubahan besar telah berlaku apabila Raja George III ditabarkan menjadi Raja England pada tahun 1760. Raja George III mula mengamalkan dasar campur tangan dalam hal ehwal penduduk koloni-koloni di Amerika. Penduduk di koloni-koloni tidak berpuas hati dengan dasar campur tangan kerajaan England dalam hal ehwal mereka. Mereka membantah tindakan kerajaan England yang menuntut supaya koloni-koloni membayar sebahagian daripada perbelanjaan perang 7 tahun. Raja George III tidak menghiraukan bantahan yang telah dikemukakan oleh penduduk di koloni-koloni Amerika. Sebaliknya, baginda mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk mendapatkan wang daripada penduduk di koloni-koloni tersebut. Baginda telah menguatkuasakan 4 akta, iaitu Akta Pelayaran, Akta Gula, Akta Stamp dan Akta Teh untuk memungut cukai daripada penduduk di koloni-koloni tersebut. Selain itu, undang-undang yang memerlukan penduduk koloni membayar perbelanjaan tentera England yang berkhidmat di Amerika turut diluluskan. Ekoran daripada pengenalan akta-akta baharu itu, penduduk-penduduk di koloni telah membantah akta-akta yang telah diluluskan oleh Parlimen di London. Mereka berpendapat bahawa Parlimen tidak berhak untuk mengenakan cukai kerana koloni-koloni tersebut tidak diwakili di Parlimen. Slogan yang mereka laungkan ialah tiada cukai tanpa perwakilan. Baiklah para pelajar, apakah yang dimaksudkan tiada cukai tanpa perwakilan? Ini bermaksud bahawa semua kelulusan adalah oleh Parlimen di London, tetapi tidak ada wakil daripada penduduk-penduduk di koloni di dalam Parlimen. Jadi mereka telah meluluskan akta tersebut tanpa persetujuan dari penduduk di koloni. Sebab itu mereka membantah cukai yang dikenakan kepada mereka kerana telah dibuat tanpa persetujuan mereka. Bantahan daripada penduduk-penduduk koloni menyebabkan kerajaan England bimbang kekacauan akan berlaku. Perkembangan ini menyebabkan kerajaan England menarik balik semua akta kecuali Akta Teh. Faktor seterusnya adalah peristiwa pembuangan teh Boston pada tahun 1773. Lord North yang merupakan seorang menteri kerajaan England telah meluluskan Akta Teh. Akta ini membenarkan syarikat Hindia Timur Inggeris menjual teh kepada penduduk di koloni
koloni Amerika tanpa membayar cukai. Penduduk-penduduk di koloni-koloni Amerika dipaksa membeli teh daripada England melalui syarikat Hindia Timur Inggeris. Akta ini juga tidak membenarkan penduduk di koloni tersebut daripada mengimport teh. Perkembangan ini menimbulkan kemarahan penduduk di koloni terhadap kerajaan England. Pada bulan Disember 1773, beberapa orang penduduk koloni telah memakai pakaian Red Indian menaiki sebuah kapal syarikat Hindia Timur Inggeris di pelabuhan Boston. Mereka bertindak membuang kotak-kotak yang berisi teh ke dalam laut. Peristiwa ini dikenali sebagai peristiwa pembuangan teh Boston. Faktor seterusnya ialah Perang Kemerdekaan. Pada bulan September 1774, pemimpin-pemimpin daripada 13 buah koloni telah mengadakan pertemuan di Philadelphia. Mereka telah mengambil keputusan untuk menubuhkan sebuah kongres. Pada pertengahan tahun 1775, George Washington telah dilantik untuk memimpin tentera Amerika. Pada 6 Julai 1775, Kongres membuat keputusan untuk mengisytiharkan peperangan terhadap England. Pada bulan April 1776, pasukan tentera koloni bertempur dengan tentera England di Lexington. Pada 4 Julai 1776, Kongres dalam persidangan yang diadakan di Philadelphia meluluskan pengisytiharan kemerdekaan yang ditulis oleh Thomas Jefferson. Menerusi pengisytiharan tersebut, 13 buah koloni digabungkan menjadi Amerika Syarikat yang merdeka. Pada tahun 1777, Angkatan Tentera England telah mengalami kekalahan di Saratoga. Dan pada tahun 1781, tentera England di bawah pimpinan Jeneral Cornwallis dikalahkan di Yorktown. Kemudian pada tahun 1783, Perang Kemerdekaan Amerika Syarikat berakhir dengan termeterainya Perjanjian Versailles. Antara syarat Perjanjian Versailles adalah seperti berikut, iaitu England menyerahkan kesemua 13 tanah jajahan dan England mengakui kemerdekaan Amerika Syarikat. Baiklah para pelajar, itulah antara isi atau fakta yang dapat Cikgu T kongsikan bersama. Diharapkan ianya memberi manfaat kepada semua. Berjumpa lagi dalam video-video yang selanjutnya. Bye! Untuk mendapatkan info-info dan video-video yang selanjutnya, jangan lupa klik video yang selanjutnya.